Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Cik Remy dan Bliss punya anchor team ni lah, Azizi, Maria dengan Nick. Bagi tepukan sikit pada diorang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Okey, pertama sekali kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Pertama sekali untuk yang belum mengenali saya, nama saya Encik Aziz Riyadi, boleh panggil Encik Aziz Riyadi. Saya sebenarnya dalam bidang insurans. Maksudnya saya tak pernah buat bisnes apa sebelum ni. Setakat bisnes kecil-kecil adalah jadi apa? Dulu pernah masa student tu jual basikal. Tak ada bukan start bisnes yang ada company ni kan dengan insurans lah. Okey. Cuma bila saya buat insurans ni sebenarnya saya melalui proses kita panggil professional punya development. Pergi masuk course sana, course sini kan, dalam industri dan juga luar industri. Dan dari situ sebenarnya saya develop saya punya skill dan knowledge dan saya gain experience develop team. Saya start tahun 2003 sebagai part time agent because of pertama sekali ada dream lah. Okay. So saya nak kongsikan sikit sebab masa mula-mula Remy jumpa saya, masa tu tak terfikir langsung pasal nak set up Bliss ni kan. Cuma dia ceritalah sikit macam mana perjalanan bisnes dia semua everything, ada challenges semua everything. Saya cakap, dan saya ada beberapa orang member lah kan yang bagi advice yang sama pada Remy. Saya cakap kadang-kadang kita kena buat satu benda yang bukan drastik, yang luar daripada apa yang orang fikir kan? Sebab kita yang nampak. Sama juga macam saya dulu join ni buat insurans kan. Bila saya nak berhenti full time je, berapa ramai yang cakap, gila ke kau? Dah kerja telekom baik-baik nak berhenti buat insurans. Sebab dia tak nampak apa yang kita nampak. Sama juga macam Remy, saya cakap dengan dia, saya bagi dia nampak, saya bagi dia projection kan? Apa yang dia nampak orang lain tak nampak. So bila dia nampak, then dia tak nampak yang lain lah, dia tak nampak masalah lain lah, dan dia terus buat. Lepas tu pula saya cakap dia, Remy, you sebagai leader, paling penting sebenarnya adalah you nak bagi nampak apa yang you nampak pada semua pengikut-pengikut you ni. Kita panggil vision. Leader tu yang paling penting, itu yang paling susah sebenarnya. Dia bukan setakat nak bagi energi, nak bagi talk ni, bukan. Itu senang je. Nak bagi dia nak bagi you all nampak, pengikut-pengikut nampak ni apa yang dia nampak. Dan dia bukan nampak depan-depan apa dia nampak ni. Dia nampak benda yang jauh. Macam mana dia nak interpret benda tu. Dan saya start share dengan Remy semua everything. Dah lama dia kata, wah tak boleh lah bang, ini saya kena engage dengan abang terus. Saya sebenarnya pun kali ikutkan banyak je komitmen. Tapi sebab saya nampak satu benda, saya nampak kesungguhan, saya nampak dia punya sincerity kan? Dan selain daripada itu, dia punya capabilities kan? Sebab kita ni, nanti saya nak share sikit kan? Macam mana you nak develop agent you, nak make sure agent you kekal produktif. Okay? Tapi ujung-ujung sikit lah. Saya ada berapa lama ni? Ada 2 jam, maknanya 10.30 habis sampai malam. Jangan malam. Nak sampai malam boleh. You tinggal, saya nak balik. Okay, you stay, saya nak balik. Okay, so 12.30. Saya akan share sikit secara teori, mungkin dalam 15 minit ataupun setengah jam. The rest saya akan open pada question and answer dan mungkin sedikit role play. Sebab saya nak you balik bukan setakat dengar. Sebab saya cakap terang, saya bukan motivator tau kan. Ramai orang cakap, wah jadi motivator lah sekarang semua everything. Saya cakap, saya bukan motivator, saya practitioner, saya businessman macam you all semua kan. Cuma saya ada experience, saya kongsikan experience saya. Dan saya adalah orang yang praktikal. Maksudnya saya suka kalau ajar pada you mesti balik, mesti boleh buat.
Tak adalah nanti balik dulu apa? Balik nanti baru buat. No. Kalau dengan saya ajar sekarang ni you buat, balik nanti you tinggal polish je, touch-up sikit. Kalau tidak memang takkan buatnya. Saya tahu dah 17 tahun perangai. Saya tahu dah perangai masing-masing. Sebab tu saya agak particular sikit pasal bab execution ni. Saya make sure you buat. Tak ada seorang pun terlepas dan tak ada seorang pun jadi passenger. Semua kena participate. Okay? Okay. So kita akan buat sesantai yang mungkin sebab adult learning ni dia tak boleh stress. Lagi stress lagi tak boleh masuk. So just relax. Ada soalan tanya. Okay, saya cakap dengan Remy selalu. Cakap, Mi, bila awal-awal setup ni, pertama sekali kita kena betulkan mindset. Okay? Sebab kita datang daripada multiple background, betul tak? Ada yang memang buat bisnes, ada yang memang ada experience bisnes, dah lama buat bisnes, ada yang bukan buat bisnes, ada yang kerja mengaji, ada yang baru nak try, ada yang mungkin buat macam-macam tak jadi, nak buat balik sekarang ni. So macam-macam background. Tapi yang penting bila kita buat satu benda, mindset dia semua sama. Contoh, semua pegang handphone. Pegang handphone. Okay? Siapa kat sini handphone dia masih default setting keluar kotak lagi? Ada? Tak ada kan? Okay, kenapa you setting? Customize you punya? Customize ikut apa yang kita nak. Apa kitanya, cara kita nak buat, profiling semua everything. So macam tu lah juga. Bila you masuk sini, kan? Masuk je dia macam default setting, factory setting. So bila masuk, Remy, top management kena betulkan dia punya setting ikut business punya mindset. Sebab ada yang mungkin dah lama kerja mengaji berbelas tahun. Siapa kerja kat sini dia kerja dah belas tahun. Dia kerja mengaji under other people punya supervision belas tahun. Ada? Belas tahun. 5 tahun? Kan? Setahun 2 tahun tu okey sikit sebab baru lagi. Dia kalau dah belas tahun ni dia macam dah dia dah berkerak tau. So bila berkerak, besi kalau karat apa kena buat? Kalau nak buang karat dia? Tak pasti tak boleh. Kena bakar dulu, lepas tu kena ketuk. Faham tak? Bakar ketuk. Sebab tu kalau saya lah, saya coach agent ke apa, kadang-kadang kalau lembik-lembik ni tak boleh jadi. Kan? Nak gosok-gosok lama tak boleh. Dia mula-mula kena ketuk dulu. Bakar ketuk. Dah cantik, dah ada bentuk, baru kita gosok, lama-lama kita polish, lepas tu baru pakai autosol ke apa lembut-lembut, lepas tu baru kita letak dekat frame. Kan? Barulah ada harga. Faham tak? Dia sama macam mana kita nak polish agent. Okay? Hari ni lebih pada mindset. Sedikit nanti saya akan ajar you macam mana. Sebab you leaders kat sini semua, you kena tahu satu benda nama dia leadership. Sebab kita buat bisnes, kalau setakat kita seorang je, okey. Tapi saya tak nak you buat bisnes seorang. Ni yang saya nak betulkan ni. Kan? Saya cakap dengan Remy, you betulkan benda ni dulu. Kalau you benda ni betul, just imagine HQ dah betul, master stockist ni is a first liner tau. First liner betul, you punya stockist you betulkan betul, dan you punya agent betulkan, the whole team betul, you rasa pergi dia macam mana? Okay? So benda ni yang kena betulkan daripada awal. Ramai saya tengok, even saya nampak ada company-company yang nama ni pun dah gah sebenarnya. Tapi bila kita sembang-sembang kan, sambil-sambil cerita, biasalah cerita-cerita challenges kan. Banyak sebenarnya benda-benda kecil ni dia tak settle lagi. Nampak macam gah tau. Kan? Brand gah semua everything. Tapi sebenarnya kat dalam ni banyak benda-benda yang hiccup tak settle lagi. So saya cakap dengan Remy, cakap biar tak kisah. Nama tak ada tak perlu. Betulkan dia punya root dulu. Kalau akar yang bagus, dia akan keluar buah yang bagus tak? So kalau akar tak bagus, buah pokok dia dengan buah ni tak bagus lah. So now tengah buat, kita panggil macam rawatan akar lah. Pernah dengar rawatan akar? Kan? Okay. So now the business right mindset.
Kalau kita tak betul dengan yang ni, kita susah nak pergi jauh. Okey, saya nak tunjukkan gambar ni. Okey. You boleh pilih business running as usual. Maksudnya setakat biasa-biasa je lah. Kan? Orang lain buat bisnes, kita pun buat bisnes. Orang lain jadi stokis, kita pun nak jadi stokis. Orang lain jadi master stokis, kita pun nak jadi master stokis. Kan? Ataupun you nak run business extraordinary. Okey? Pilih lah. Nak kereta ni atau nak setting kereta macam ni. You boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau you setakat nak setting kereta macam ni, tak payah datang program macam ni pun tak apa. Betul saya cakap? Tak payah. Kan? Contoh kan, benda ni, you tengok kan. You nak letak satu logo je kat sini, you rasa berapa juta dia kena spend? Satu logo je kat sini lah. Ataupun satu logo kat tepi ni ke, you rasa berapa juta dia kena spend? Okay. So orang nampak race kereta semua, race motor semua everything kan. It's like macam perlombaan. Sebenarnya apa sebenarnya? Lebih kepada branding. That's how, kalau you nak strong brand kan, engine mesti kena power, driver kena power, sistem kena power, support system semua kena power. Okay. So nak develop teknologi macam ni, it's not that easy. Kalau macam ni, a bit simple. Kan? Semua orang boleh buat. Semua orang boleh run. Cuma business as usual je lah. Dan saya expect bila you join kat sini, saya cakap dengan Remy, Mi, datang sini, jangan jadikan dia normal businessman. Jadikan dia sampai jadi millionaire or even multi-millionaire. Right? Because very simple. Setiap orang, kecuali lah, orang tu memang dia lahir-lahir, bapak dia memang dah kaya lah. Tapi kebanyakannya 90% adalah self-made millionaire. Maksudnya dia family yang biasa-biasa, dia buat something dia jadi millionaire. So ini yang saya nak, nombor satu you kena faham. Okay? Mindset. Okay. So saya nak tanya sikit, saya nak ambil head count sikit. Which one do you prefer? Gambar kiri ke gambar kanan? Siapa prefer gambar kanan angkat tangan? Okay? So kalau okay. So bila prefer gambar kanan, nak buat gambar kanan ni kan, nak develop kereta F1 ni diperlukan sacrifices. Kan? So janganlah nanti bila kena tekan sikit kan, tiba-tiba tak boleh lah cik, ni susah lah, tu susah. Ni susah, kau naik kancil je lah. Tu je saya cakap. Sebab you takkan dapat hasil yang power dengan buat benda biasa-biasa, tak boleh. You tak boleh dapat benda yang extraordinary dengan benda-benda biasa, tak boleh. Okay? So saya nak saya nak tulis. Ni saya punya formula develop agency. Okay, tak apa ni, tak apa. Sini. Okay? Nombor satu yang perlu ada dalam kita punya pelotak ni. Nombor satu formula dia macam ni. Okay. B ni stand for belief. Okay. B stand for belief. Nombor satu, apa-apa you buat kena ada belief. Dah. Tengok masuk tak dia punya tu? Sini. Tak masuk Ya. Okey, pakai white. Okey sorry. Pertama sekali belief. Pernah dengar lagu Mariah Carey tak? Kan? Yang Miracle. There is a miracle when you believe.
Balik ni dengar cik lagu, lagu tu you dengar. There's a miracle when you believe. Nombor satu, kena ada belief. Sebab tu saya cakap dengan Remy tadi, dia set up list. Maksudnya you all ni, yang first batch ni kan, dalam 30 orang pertama ni, 30 orang pertama join jadi master stockist without any official punya paid punya advertising. Faham tak? Maksudnya you join bukan sebab Bliss dah power baru nak join. Tak. Semua bermula pada kosong. You pun tak tahu sebenarnya boleh jadi ke tak jadi. Betul tak? Kan? Bliss tak boleh tahu bulan berapa? Bulan 9. Bulan 9 tau. Berapa bulan baru? Baru 4 bulan lebih. Tapi you jump into the ship. Sebab apa? Saya yakin nombor satu sebab belief. Kalau you tak believe, mesti tak datang. So, nombor satu dah lepas. Tapi belief tu kena konsisten. Jangan nanti, dulu saya believe cik, sekarang saya believe dengan lain pula. Okey. Nombor dua, W. Ni stand for willingness. And you kena ada kesanggupan. Willingness ni kesanggupan. Belief satu hal. Kalau you tak ada kesanggupan, saya dengar ada daripada Sabah. Mana Sabah? Bagi tepukan sikit. Sabah kat mana? Lahad Datu pula tu. Kan? Lahad Datu ada direct pergi ke KLIA? Dari Tawau. So berapa jam? 2 jam. Lahad Datu ke Tawau 2 jam. Lepas tu? Tawau ke sini 2 jam setengah. Sini tu kat mana? Duduk mana tadi? Duduk mana? Saya duduk sini. Manhattan. Okey. Pada KLIA ke sini? Saya KLIA ke Central. Lepas tu drop dengan Grab ke sini. Malam-malam seorang-seorang? Ya. Nampak? Sebab tu saya cakap. Nama siapa? Boleh? Nama. Okey, Zila. Okey. So Zila, kalau you tak percaya dengan Bliss ni, you rasa you boleh tempuh tak daripada Lahad Datu pergi ke ni? Sebab tu saya nak you nampak benda ni sangat besar. So hari ni saya nak bantu proses untuk panggil stack in ni. Masukkan dalam you punya subconscious mind, dalam you punya mind, bahawa one day kan, Bliss ni akan jadi satu brand, bukan market dekat setakat kat Malaysia je kan? So itu yang saya nak you kena faham. Dan belief tak cukup kalau tak ada willingness. Nombor satu kat sini. Willingness kat mana? Willingness kat mana? Willingness kat sini. Kalau kau willingness kat sini kan, jauh lah tu, nak drive lagi Lahad Datu, pergi ke Tawau nak pergi KLIA, tiket kat terbang lagi, pergi balik lagi. Nampak? So yang duduk dekat Semenanjung ni, especially yang kat Central ni, kau dengar baik-baik cerita Zila macam mana dia datang sini. Okay? So I apa I? I ni independent. So you kena ada mindset yang independent. Jangan mengharapkan orang lain tolak. Kan? Independent, betul kan? Jangan harapkan orang lain. Apa dia? Ni? Apa tak faham? Apa? Ini V. Believe. Okay, believe. So, independent. Siapa hantar you? Saya pakai Zila sebab Zila paling mencabar sekali nak datang. Siapa hantar you daripada Lahad Datu ke? Drive sendiri. So, independent.
Kalau nak suruh orang lain, tak boleh lah, saya tak ada orang hantar lah benda, kan? Cuma dia tak boleh drive bus sendiri daripada KLIA pergi ke KL Central. Yang tu dia pakai orang lain naikkan apa ni? Okay. Tak maksud saya independent ni dalam skop yang lebih luas. You kena fikir dan you kena faham masa stokis ni kena independent. Bukan independent maksudnya you tak nak engage dengan HQ, bukan. Maksudnya you tak boleh nak tunggu HQ pun nak gerak. No. Kita dah bagi misi, dah bagi vision, dah bagi mission, dah bagi cara semua everything, dan you jalan. Jangan nak tunggu macam mana? Oh, saya tak buat lagi lah, saya tak buat lagi lah. No, tak boleh. Kita ajar semua. Marketing plan, business plan, apa kena buat. So, you kena gerakkan. You tak boleh nak kena ketuk pun nak jalan, tak boleh. Businessman, dia kena independent. Dia tak boleh harapkan orang. Dia depend pada diri dia. Kalau dia harapkan orang, ya you duduk keras kat situ je lah. Okay? So, S apa S? S ni soul and spirit. Soul ni jiwa. Jiwa kena kental, faham tak? Jangan sikit down. Tapi saya ada ubat. Kalau down, siapa nak tahu angkat tangan? Say I. Nak? Okay. Pergi 7-Eleven, beli 7-Up. Sit down je, minum 7-Up tu, up sikit. Saya jumpa selalu kan, cakap tak boleh down lah cik, halangan ni down, ada halangan ni down kan, tak boleh buat down kan. Biasanya down ni jiwa tak kental ni because dia tak nampak. Katakanlah ni you okay, ini you been dream. Saya ada share masa dekat HQ itu. Siapa ada? Kan? Okay, ni dream. So sekarang ni ada banyak halangan tak kat sini? Ni banyak halangan. Panggil block, barrier and contradiction. Okay. Kalau you nampak ini lagi besar daripada ni, contoh ni tinggi, kan? You tak akan go through. Dan you akan keluar banyak alasan. Tapi kalau you nampak ini lebih besar, lagi besar ini, lagi besar challenges, lagi besar dream you kena bayangkan. Lagi besar you kena create dream tu. Lagi banyak halangan, lagi besar dream tu. Faham tak? Okay. Sebab kita ini kadang-kadang boleh kontrol tak? Tak boleh kontrol. Apa yang boleh kontrol? Diri kita dan dream kita. Sebab tu saya ambil lagi Zila. Kalau dia tak ada dream yang besar, mungkin dia nak develop the only dia nak conquer market East Malaysia, West Malaysia. Dia nak cover market West Malaysia, Sabah Sarawak. Dan jangan lupa, ibu negara Indonesia pun nak pindah ke situ, pindah ke Kalimantan. Kan? Jangan main. Jakarta nak banjir. So nampak tak demi future? You tak tahu. Sebab tu you kena nampak benda ni sangat besar. Jauh. Baru boleh cerita lah ni, nak lompat-lompat ni. Kalau tidak, you akan stuck. Mula-mula lagi dah stuck. Okay? So, spirit. Tu soul, jiwa. Spirit ni, you punya semangat kena sentiasa membara, faham tak? Jangan jejak sejuk. Mula je, balik daripada program, apa nama program ni? MSG. Masa Sokis Gathering. Okay. Balik daripada MSG, kan main semangat. Lepas tu, keluar 3-4 hari, tinggal MSG dalam mami je. Monosodium glutamate. Itu je tinggal, lain tak ada. So jangan. Jiwa kena kuat, semangat kena sentiasa membara. So inilah yang menggerakkan you ke sini. Serius cakap. Dia umpama soul and spirit ni umpama macam ni. Ni. You ada kereta power ni. Apa dia punya soul and spirit? Fuel dia. Fuel kereta dan energi orang yang bawa. Kalau kereta power, suruh orang yang penakut bawa, rasa Rejak break. Jalan straight pun break.
So no point dia. Okay. Dan you pula sebenarnya adalah master stockist. Kalau di kalangan network you paling tinggi. So you kena drive your team. Tu, soul and spirit. H ni, saya punya mentor, saya punya leader cakap dengan saya, dalam insurance business lah, dia kata, dalam insurance business. Dia kata apa? There is no secret in this business. There is no secret in this business. Just hard working. H ni stand for hard working.